Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat bertemu kembali dalam subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif STPM pada hari ini di bawah tajuk Semester 1 Penghayatan Karya. So, untuk hari ini kita akan cuba mengupas unsur estetika dalam puisi, yang mana tajuk ini sebenarnya merupakan tajuk yang sangat penting, terutama sekali apabila kamu ingin menjalankan kupasan ataupun analisis terhadap puisi yang telah ditugaskan kepada kamu. So, cuba kita lihat apa itu unsur-unsur estetika yang terdapat di dalam sebuah puisi. Kamu rasa apa antara unsur estetika dalam sebuah puisi? Cuba sebut satu. Monica? Gaya bahasa. Gaya bahasa, betul. Contoh gaya bahasa yang indah apa, Monica? Satu lah. Monica tersekat kah di planet Marikh dia tu habis lah. Avril? Ya, Cikgu. Boleh bantu Monica apa contoh gaya bahasa yang ada unsur estetika? Macam ansonansi, Asonansi. Apa kesan estetika asonansi, Avril? menimbulkan kemerduan bunyi. Pandai, Avril. Terima kasih, Avril. Terima Sama-sama. kasih. Okey, Joanne. Joanne si Cikgu. Pinky. Joanne, selain gaya bahasa, apa unsur estetika lain dalam puisi? Bentuk. Okey, macam mana bentuk tu dikatakan estetika, Joanne? Dapat dilihat daripada binaan baris. Yang? Binaan baris yang macam mana? Contoh dia macam 4 baris setiap rangkap. Untuk apa tu? Apa contoh puisi yang 4 baris serangkap? Si Monica berarti saya bercakap sekali mic saya off. Apa puisi yang menggunakan 4 baris serangkap, Joanne? Puisi. Hah? Sekejap saya berfikir. Fikir. 4 baris serangkap. Jangan kasih lama aku fikir. Dekat saja tu puisi dengan kamu. Kamu pernah guna masa kamu perkenalkan diri dulu. Puisi perkenalan diri. Pantun. Pantun, ya pantun. Si Joanne mabuk sudah ni terlampau minum air. Betul. Ya, orang planet juga lah yang jawab pantun ataupun kita Tapi saya dengar cepat syair. tadi sekali mic off. Si baik tidak gambar kamu keluar, kalau tidak sudah kami nampak kamu buka-buka mulut. Okay, so bentuk, kalau dari segi bentuk, unsur estetika puisi ialah bentuk yang terikat. Keterikatan bentuk tu dilihat macam Joanne cakap, dari segi binaan baris, 4 baris serangkap. Okay, so nanti kita akan pergi lebih jauh lah ya. Okay, selain bentuk, Fedora, apa lagi unsur estetika puisi yang lain? Fedora? Apa Cikgu? Nilai. Okey, nilai. Apa contoh nilai yang menunjukkan unsur estetika? Fedora? Apa Cikgu? Apa contoh nilai yang menunjukkan unsur estetika? Nilai. Nilai? Siap Cikgu. Berpikir. Kejap. Siapa tadi berfikir tu? Si Joanne juga berfikir. Ya, sebut saja satu nilai lah. Apa nilai yang kamu tahu? Nilai kasih sayang. Pandai pun nilai kasih sayang. So, itu salah satu nilai yang memaparkan unsur estetika. Thank you. Reviona. Cepat muncul. Jangan ada yang pasang saja ni tapi tidur aja kak. Cikgu tahu ni. Reviona, mana kamu? Yes, Cikgu. Jangan kau baring-baring di katil lah. Ya dah lah. Okey, Reviona, selain gaya bahasa, bentuk dan nilai, apa lagi unsur estetika puisi? Unsur pengajaran. Betul. Macam mana kamu jadikan nilai kasih sayang tu sebagai unsur pengajaran? Cuba kamu modify. Kasih contoh ke Cikgu. Tidak payah, kamu create dia punya fakta sahaja. Macam mana kamu jadikan unsur nilai kasih sayang tu sebagai unsur pengajaran? Cikgu sudah pernah ajar tu pada hari pertama kuliah kita. Kan Monica?
Betul, betul. Betul. Mana si Aprin? Mana si Ipin kita nih ya? Benar ya. Ada ya? Gagal keluar. Gagal. Reviana jawab salang cek. Dia bilang. Reviana, coba convert itu nilai kasih sayang jadi unsur pengajaran. Tahukah cara convert? Guna kata kunci. Apa kata kunci unsur pengajaran? Ada siapa tahu? Unsur Kita teladan. haruslah. Kita haruslah. Okey, betul. Kita haruslah. Si Clement sudah muncul. Rajuk si Afrin. Okey. Clement. Saya suka nih si Clement rajin menjawab nih. Clement. Ya, don't cry ya, Afrin. Clement, where are you? Respond me. Yes, Clement. Hai Ziga. Ya, hai Clement. Clement, jawab soalan cikgu. Coba bantu si Reviona tu. Kamu tahu kata kunci unsur pengajaran ialah kita haruslah. Macam mana nilai kasih sayang kamu convert jadi unsur pengajaran ya, Clement? Clement sedang berfikir seperti Joanne dan Fedora. Kami sehati sejiwa, Cikgu. Itulah. Clement, cepatlah. Jangan kau ikut si Joanne tu berfikir lama. Dari tadi dia berfikir, dia belum bagi saya jawapan. Clement aja. Sudah Joanne. Jangan marah Joanne. Sudah Joanne. Mana si Clement ni? Okeylah. Anyone, siap cuba convert nilai kasih sayang itu jadi unsur pengajaran. Kalau tidak kita banyak bazir masa nih. Kita haruslah berkasih sayang antara ahli keluarga. Betul, kita haruslah saling berkasih sayang antara ahli keluarga agar melahirkan keluarga yang penyayang. Elvera bilang kita haruslah menyayangi ibu bapa kerana mereka dengan penuh kasih sayang. Okey, bolehlah. Okey, so itu contoh unsur pengajaran yang memperlihatkan unsur estetika. So kita sudah ada estetika puisi dari segi gaya bahasa, bentuk, nilai, unsur pengajaran. Apa lagi? Cuba satu lagi, kita mau komplitkan 5 isi. Pak, cepat. Mau juga cikgu panggilkan nama. Apa, Cikgu? Pemikiran isi dan maksud. Afrin, dari segi pemikiran dan maksud. Okey, satu lagi. Thank you Afrin, betul. Satu lagi. Rima akhir. Rima akhir. Yes, Annabelle akhirnya keluar rima akhir, betul. So ada 6 tu kan? So coba kita lihat. Makasih yang respon. Okey, mana sekejap. Cikgu scroll dulu. Cikgu punya scroll ni mabuk. Okey, ini. Okey, kita ada gaya bahasa, bentuk, pemikiran, isi, nilai pengajaran. Tertinggal sana rima, tapi tidak apa, kamu sudah sebut rima akhir. Okey, so sekarang cuba kita lihat gaya bahasa. Okey, gaya bahasa ni kamu sudah belajar minggu lepas. Ada pelbagai jenis gaya bahasa, tapi kalau untuk aspek estetika, cara menjawab kamu ada sedikit berbeza. Yang itu pun cikgu sudah ajar kamu sebenarnya pada minggu lepas. Okay, kalau tentang estetika gaya bahasa, fakta kamu ialah jenis gaya bahasa. Kamu punya kesan estetika ialah kesan penggunaan gaya bahasa tersebut. Okay, misal kata, kita lihat ini antara contoh gaya bahasa yang ada di dalam puisi. Okay, kamu nampak nih kan? Nampak kan? Nampak. Juga kena krip-krip. Okey. Nampak saya. Okey. Tengok ada laju berjalan malas lah. Okeylah, cikgu kasih kecil je lah. Cikgu masuk balik GM. Okey, so kamu lihat di sana ada asonansi, aliterasi, anafora, epifora, responsi, metafora, personifikasi, simili, hiperbola, inversi, paradoks, ironi. Dan di sana kalau kamu lihat, cikgu tidak masukkan gaya bahasa repetisi yang tiada nama tu. Contohnya perulangan kata dalam baris, perulangan kata dalam rangkap, perulangan frasa dalam rangkap, perulangan kata di awal baris setiap rangkap. Cikgu tidak masukkan di sini. Tetapi sebenarnya gaya bahasa itu pun merupakan gaya bahasa yang memperlihatkan unsur estetika. Semua gaya bahasa itu ada unsur estetika dia sendiri. Cuma kalau kamu diberi puisi dan kamu disoal tentang, katakanlah dia tidak akan tanya kamu gaya bahasa estetika, gaya bahasa itu sebagai satu soalan tunggal 25 markah. Dia tidak akan tanya. Paling-paling pun dia akan tanya dalam 3 isi, artinya 9 markah. So, bila kamu tahu sudah
3 isi sahaja untuk aspek estetika. Tolong simpan di minda kamu. Ingat ini ya, ingat ajaran cikgu ni. 2 gaya bahasa yang mesti kamu simpan dalam poket kamu, di mana kamu akan jumpa gaya bahasa ini walau dalam apa-apa puisi sekalipun, sama ada dia pantun kah, syair, gurindam, seloka, talebun, mantra, teromba, sajak. 2 jenis gaya bahasa ini memang akan ada digunakan. So sebab tu kamu simpan gaya bahasa ini di dalam poket kamu dan kamu jadikan sebagai jawapan kamu kalau soalan tanya tentang gaya bahasa, iaitu asonansi dan aliterasi. Okey, di sini apa kamu nampak ialah cikgu hanya bagi jenis gaya bahasa dan kesan penggunaan. Sebab kalau dalam estetika gaya bahasa, kamu tidak perlu beri definisi untuk setiap jenis gaya bahasa yang kamu jadikan fakta. Kalau kamu bagi, tiada markah. So, jangan buang masa kamu untuk bagi apa yang tidak diminta. So, apa yang kamu akan bagi kalau soalan tentang estetika gaya bahasa ialah jenis gaya bahasa, contoh dan kesan penggunaan. Tapi hari ini cikgu ingin tanya, sebab cikgu mau uji, kamu masih ingat ke tidak apa yang kamu belajar minggu lepas? Okay, so cikgu ingin tanya, asonansi itu apa definisi dia? Siapa mau jawab ni? Alexis. Apa itu asonansi? Definisi asonansi. Alexis? Tidur kan ni? Si baik ada cikgu ya. Apa? Mikrofon tidak bagus. Elia? Ya, Cikgu. Okey, apa definisi asonansi Elia? Perulangan bunyi vokal dalam baris puisi. Pandai. Makasih ya Elia, perulangan bunyi vokal. So, dalam kamu punya kupasan tugasan nanti, pastikan kamu guna perulangan bunyi, bukan perulangan huruf. Setakat yang cikgu cek draft yang kamu bagi, ada orang yang salah bagi definisi. Dia kata asonansi itu ialah perulangan bunyi huruf vokal. Aliterasi ialah perulangan huruf konsonan. Salah. Kalau kamu jawab seperti itu untuk analisis gaya bahasa, uraikan penggunaan gaya bahasa dalam sajak atau puisi, kosonglah markah kamu untuk kamu punya huraian. Tolong hafal, nota cikgu sudah bagi, kamu sudah buat. Make sure apa yang kamu buat tu kamu faham, kamu hafal. Okay? Jangan salah konsep. Asonansi, aliterasi, perulangan bunyi, bukan perulangan huruf. Okay? Okay, so mana ni si Syaidatul? Sementara tunggu muncul. Ya, Cikgu. Okay, Syaidatul, anafora tu apa dia punya konsep definisi? Apa, Cikgu? Apa definisi anafora? Perulangan kata yang sama di awal baris yang berurutan. Pandai. Okay, thank you. Nicolita. Norzamani. Nicolita. Apa itu epifora? Perulangan perkataan yang sama di akhir baris yang berurutan. Pandai. Okay, thank you. Norzamani. Ya, Cikgu. Apa itu responsi? Apa itu responsi? Res. Perulangan perkataan yang sama di tengah baris yang berurutan. Okey, pandai. Okey, macam tu. So, Ana awal. Epi, itu kasih akhir, ending. Rehat dulu di antara dua. So, dia di tengah-tengah. Thank you. Okey, siapa lagi juga belum soal? Kita tengok dulu siapa yang kena. Afrin. Bip. Apa? Apa itu metafora, Afrin? Metafora. Perbandingan antara unsur konkret dengan abstrak. Pandai, Afrin. Thank you. Elvin. Oke, Elvin. Apa itu personifikasi, Elvin? Siapa?
Kejap je jangan lama Ah, memberikan sifat manusia kepada benda-benda tidak bernyawa. Pandai, betul Alvin, thank you. Simili, Annabelle. Makan. Simili perbandingan langsung dengan menggunakan perkataan bagai, umpama seperti laksana bak. Hai, pandai semua. Annabelle, hebat tau kamu orang semua. Padahal Pandai udah ya nih. buku di depan mata. Jangan kasih ketara boleh kak? Okey lah tu, buat tidak tahu. Okey, so cikgu tutup lah sebab kamu sudah bocorkan rahsia kamu buku depan mata. Suruh kasih bocor. Alamak. Okey, so Mike, aduh. itulah tu. So kita tengok estetika gaya bahasa. Tadi tu cikgu just test kamu lah. Kamu tahu masih ke tidak definisi ya. So kita tengok kalau asonansi aliterasi, ingat kesan dia ialah menimbulkan kemerduan bunyi. Sebab aso dan ali ini ialah perulangan bunyi kan. So ingat kesan dia menimbulkan kemerduan bunyi. Tapi kadang-kadang aliterasi kesan dia boleh juga menimbulkan kelantangan bunyi. So cikgu ingin tegaskan di sini, kalau aliterasi ni tolong ingat jangan ambil N, jangan ambil G. Sebab cikgu sudah explain kamu, N itu bunyinya ne. Ne. Makan nasi malam-malam. Cikgu ada pernah cakap dulu. Tapi kalau dia NG, bunyinya sudah ngeh, siang. Bukan lagi ne kan, siang. Makan. Tidak sama kan, makan dengan siang. Tidak sama kan? Betul kan tidak? Ya. So cuba elakkan aliterasi ini, kamu ambil huruf N atau huruf G. So katakan kalau kamu pegang buku kamu sekarang ni, katakan kamu sedang pegang buku, kamu pantun kasih saya, pantun apa? Nantilah kita masuk contoh. Jangan ambil N dan G, okey? Kemudian kita lihat, ini cara mudah kamu menghafal kesan estetika. Kalau aso ali, ingat saja menimbulkan kemerduan bunyi. Kalau yang perulangan, contoh perulangan repetisi ialah anafora, epifora, responsi, semua yang tiada nama tadi itu macam cikgu sebut perulangan bunyi dalam baris, perulangan kata dalam rangkap, perulangan frasa dalam rangkap. Asal yang melibatkan perulangan perkataan, kesan dia sama sahaja, iaitu menimbulkan penegasan maksud. Okey? Faham? Itu estetika dia. Faham? Okey. Kemudian, kalau gaya bahasa metafora, personifikasi, simili dan hiperbola. Ini cikgu mau tanya. Yang keluarga metafora, personifikasi, simili dan hiperbola ni dalam keluarga gaya bahasa apa ni? Empat serangkai ni. Gaya bahasa apa ni? Kiasan. Si Avril pandai. Kiasan. Betul. Kiasan ataupun Bandingan. Okey. So kalau gaya bahasa kiasan punya family, kesan dia sama, iaitu menggerakkan daya imajinasi pembaca. Kenapa? Sebab cuba kamu bagi satu gaya bahasa. Katakan kita ambil gaya bahasa wajahnya cantik seperti bidadari. Okay, wajahnya cantik seperti bidadari. Of course kamu akan fikirkan, wah cantiknya dia macam bidadari. Kamu imagine ke tidak? Imagine. Katakanlah Monica, cikgu buat. Bibir Monica merah seperti delima. Kamu imagine bibir si Monica merah seperti delima. Bergerak kita punya daya imajinasi sebab kita sedang mengimagine macam mana bibir si Monica merah seperti delima. Kemudian kita kata apa lagi? Rambut Joanne halus seperti sutera. Terus kamu pun imagine, wah rambut si Joanne halus bak sutera. Punya halus rambutnya. Kalau orang yang tidak membuat imajinasi terhadap gaya bahasa itu, kita bilang dia punya sel-sel otak tidak berhubung, tidak minum susu diugro. Okey, contohnya lah. Kamu masih hidup kah? Masih, cikgu. Masih Okey. Ingatkan tidur pengsan balik. Kashmida, nanti kamu punya giliran untuk cikgu tanya. Masih? Okey. Okey, sekarang ini sudah. Kemudian kalau inversi, paradoks ironi, kesan dia boleh disamakan sahaja, iaitu menimbulkan kelainan pengucapan. Contohlah, benci tapi rindu.
Lain juga, kau benci dia tapi kau rindu. Gitulah lebih kurang. Marah dalam suka. Contoh. Marah tapi sebenarnya dia suka. Suka memarah dengan si Afrin Bip Bip. Tapi sebenarnya dia suka. Contoh. So itu ialah kelainan pengucapan. Okey, boleh faham untuk estetika gaya bahasa? Boleh. Boleh, Cik. Alright, so Saya kita boleh teruskan. Okey ni. Tengok ni. Ini pantun Pantun sebelah tu ialah syair. Cuba kamu nyatakan estetika gaya bahasa dalam kedua-dua PC. Cuba kita tengok. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Kamu lihat di dalam pantun tu. Apa gaya bahasa yang kamu jumpa di situ? Ansonansi. Kashmida, ansonansi bukan aso, okey? Aso. Asonansi. Silap. Pelajar selalu jawab ansonansi. Kadang-kadang asonasi. Isonaig dia bilang. Isonaig. So salah, betul kan? Asonansi. Okey, di mana contoh asonansi kamu, Kashmida? Kashmida. Yang dekat pisang emas di bawah belayar tuh yang semua. Yang semua. Bunyinya apa? A. Apa kamu akan buat dengan huruf tu, Kashmida? Apa Cik? Kalau dalam jawapan kamu sudah tahu itu sebagai contoh asonansi, apa kamu harus buat dengan itu? Kasih garis itu Ya. apa tuh Cik? Ayat dia tuh yang Bukan ayat macam tu, vokal tu. Vokal tu kan? Okey, betul. So, apa kesan penggunaan asonansi di sana? menimbulkan kemerduan percakapan. Mana kamu belajar percakapan ni? Kemerduan percakapan? Kemerduan Kawan, tolong betulkan kawan. Pengucapan. Kashmida. Kashmida, kamu buat nota, kamu mabuk kah? Kashmida. Apa bacanya untuk Cik? Iya. Apa dia, Kash? Tidak lah Cik. Kamu ni kan malas ya. Memang kau salah tengok tu, lain kali pakai spek. Tapi saya tidak rabun Cik. Jadi kau perasan tidak rabun. Realitinya kau ada rabun tu. So kau tidak nampak cikgu tulis pengucapan, kau tulis percakapan. Iya. Iya. Okey Kash, okey kita teruskan. Ada satu asonansi. Apa lagi? Yang lain cuba respon. Apa lagi gaya bahasa lain dalam pantun tu? Siapa-siapa saja boleh jawab. Sila jawab. Yung nilai Ulangan kata dalam ya sekejap. Clement, kita belum sampai kepada nilai. Kita masih bincang tentang estetika gaya bahasa. Okey, Clement, nanti kita sampai kepada nilai. Okey, apa lagi gaya bahasa? Unsur estetika gaya bahasa di sini tadi? Siapa yang jawab cikgu tu? saya berulangan kata dalam rangkap Perulangan kata dalam rangkap. Perkataan apa, Monica? di bawah. Okey, di bawah pada baris 1 dan baris 4. Kesan penggunaan? Kesan dia menimbulkan penegasan maksud. Okey, betul. Thank you. Okey, ada lagi gaya bahasa lain? Ada. Okey, Avril, apa dia? Anafora. Okey, anafora, perulangan kata di awal baris setiap rangkap yang berurutan. Contohnya ialah Yang hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Yang hutang tuh. okey, perkataan hutang-hutang. So, hutang tu kamu mesti garis dalam jawapan kamu. Kalau kamu tidak garis, kosong markah ya. Thank you, Avril. Betul. Kesan penggunaan, Avril? Kesan penggunaan menimbulkan penegasan maksud. Okey, betul, Avril. Thank you. Okey, kita ada satu lagi gaya bahasa dalam pantun ni. Yang cikgu bilang kamu mesti masukkan dalam poket sedia. Apa dia? Aliterasi. Betul, Annabel. Aliterasi. Contohnya mana? Masak sebiji di atas peti. Okey, apa aliterasi di sana? Apa aliterasi dari sana, Annabel? Annabel ni sudah tertendang kah dari radar? Okey, cover Annabel. Apa unsur aliterasi dalam baris yang Annabel sebut tu? Huruf S. Ya, S. Itu S. Di situ diulang berapa kali? 1, 2, 3.
3 kali, betul. So ingat pesan cikgu, perulangan itu mesti sekurang-kurangnya 3 kali, jangan 2 kali. Okay, ataupun langsung tiada diulang. So itu konsep dia bukan perulangan. So minimum 3 kali. So garislah SSS. Apa kesan penggunaan aliterasi? Menimbulkan kemerduan pengucapan. Okey, ataupun menimbulkan kelantangan bunyi. Okey, terima kasih Monica dan juga Avril. Okey, cuba kamu lihat dalam syair ni. Apa asonansi aliterasi sini? Sebab cikgu cakap asonansi aliterasi itu memang wajib ada dalam semua puisi kan? So cuba kamu keluarkan apa aso di sini pada syair ni. Mana sudah kamu orang ni? Cepat masa kita bergerak ni. Banyak Ya, tajuk kita cikgu. mau cover. Ya, Avril. Mana asonansi? Asonansi. Yang di bagian syair tuh, Yes. mula di karang ikan terubuk. Apa kamu punya asonansi? Huruf U. Okey, huruf U yang bunyinya U. Okey, garis semua U. Okey, kesan dia tadi sama juga kan Avril? Ya, Yaitu? menimbulkan kemerduan pengucapan. Okey, betul. Thank you. Next. Yang lain, tolong jawab. Apa lagi gaya bahasa lain? Cepat, kita mau cepat nih. Dalam puisi ni. Cikgu, kalau simplok? Simplok tu, kamu kena faham maksud simplok kah? Simplok tu apa bagi pemahaman kamu? Oh, astaga, salah. Epifora. Boleh. Mana? Yang mula di karang ikan terubuk, lalai memandang ikan terubuk. Alamak, cikgu rasakan sebenarnya cikgu salah tulis nih di sini. Sepatutnya ikan di lubuk by ni. Oh, Tapi astaga. ya, tapi tidak apa. Kamu nampak itu contoh. Kita katakan, kita andaikan ini betul lah kan? Sebab sudah terlanjur dipaparkan di sini kan? So bagi kamu ini adalah epifora lah, terubuk-terubuk itulah. Iya. Kan? Okey, apa kesan dia? Menimbulkan penegasan maksud. Okey, thank you Ruth. Betul. Tapi ini kesilapan cikgu. Cikgu minta maaf. Sebenarnya lalai memandang ikan di lubuk nih di sini. Cikgu yang salah. Tapi tidak apa. Kalau in case rangkap tu memang seperti ini, jawapan Ruth itu betul lah. Okay, thank you Ruth. Next. Keluarkan yang paling ketara di sini. Apa? Hello. Beginilah nasib diriku yang malam. Selalu cakap seorang. Ya, anak Camelia. Siapa nih? Camelia dan Leni. Camelia, mana contoh kamu nih Camelia? Literasi sudahlah sayang. Oh ya, belum kah? Okey, sekejap. Ada info bola. Kejap. Okey. Siapa yang jawab simili tadi tu? Leona, mana contoh simili kamu Leona? Dan apa kesan dia Leona? Bagai. Hati dan jantung bagai serbuk. Itu ialah simili. Kesannya apa Leona? Monica menyanyi dulu, menghibur hati yang rawan. Diriku yang malang, oh Tuhan. Cakap sendiri. Menggerakkan daya imajinasi, betul lamanya cikgu mau tunggu. Kenapa mikrofon Leona rusak kah? Okey, so betul ada simili iaitu pada baris 3, hati dan jantung bagai serbuk ataupun laksana kayu dimakan bubuk. So laksana dan bagai itu ialah simili, kesannya menggerakkan daya imajinasi. Kita ada aliterasi iaitu sorry hehehe. Kesian cikgu ni karena krik-krik saja. Aliterasi di mana? Ini cikgu mau tanya nih, mana aliterasi? Mana sudah orang yang dah mengaku rabun tadi tu? Si Kashmida tu. Kash, coba cari mana literasi dalam syair ni. Tiadalah cikgu. Si Kashmida ni kan sikit-sikit tiadalah. Ya Elvin, laksana kayu dimakan bubuk. Apa Elvin yang dia punya literasi sana? Huruf apa Elvin? Bunyi huruf apa? Okay,
ke. Ya, betul. K. K ya, laksana kayu dimakan bubuk, K itu diulang sebanyak 4 kali. Laksana 1, kayu 1, dimakan 1, bubuk 1, 4. Okey, so itu contoh literasi. Okey, saya nampak tadi Clement cakap huruf T. Huruf T di mana? Saya nampak cikgu sini huruf T itu diulang 2 kali pada baris 1 dan baris 3 pun dia diulang 2 kali. Okey, so itu tidak diterima. Okey, next kita teruskan. Habis gaya bahasa. Cikgu harap kamu faham. Faham? Paham. Kita sudah lihat dia punya contoh. So next kita coba tengok. Ini sepatutnya jawapan kamu lah. Okey, selesai. Okey. So ini cara kamu menjawab. Kalau soalan yang tadi tu analisis nilai estetika gaya bahasa dalam puisi. Katakan kita ingin jawab syair saja. Dia tidak akan bagi kamu 2 pantun lah. 2 puisi. Biasanya 1 puisi sahaja. So kalau keluar soalan puisi misalnya, lihat yang bahagian pantun ni, beginilah cara kamu menjawab. Ada fakta, ada jenis gaya bahasa, ada contoh gaya bahasa yang kamu jadikan fakta, lepas tu nyatakan kesan. Macam tu sahaja. Fakta, contoh, kesan. Fakta, contoh, kesan. Fakta, contoh, kesan. Dan untuk gaya bahasa, pastikan kamu garis contoh kamu. Kamu tengok cikgu situ, cikgu highlight kuning tu, artinya garis tu. Okey, digaris. Kalau kamu tidak garis, nanti kosong markah. Okay, next kita teruskan unsur estetika yang kedua dari aspek bentuk. Okay. Ini kamu cuba cek dulu jari kamu. Adakah 10 jari kamu sekarang di tangan kamu? Cuba cek, ada? Ada. Okey, kalau tidak cari dulu. Cari dulu kalau tidak. So, kita lihat sini. Estetikanya sesebuah puisi itu adalah, kalau dari segi bentuk, adalah apabila bentuk puisi itu berbentuk terikat. Okey, so kita teruskan. Kalau keterikatan bentuk tu yang memperlihatkan unsur estetika ialah kalau puisi itu berbentuk terikat. Dan keterikatan bentuk itu biasanya dilihat dari 4 perkara inilah. Binaan baris dalam rangkap, binaan perkataan dalam baris, binaan suku kata dalam baris dan juga binaan rima. Ini 4. So biasanya cikgu akan guna formula rumah baru pacik saya roboh. So cikgu lupa tulis formula tu di sini. Rumah baru pacik saya roboh. So rumah tu ialah binaan rangkap, binaan baris dalam rangkap. Kemudian binaan rangkap. Baru tu ialah binaan baris, pacik tu ialah binaan perkataan, saya tu ialah suku kata, roboh tu ialah rima. So itu formula. Okay, so katakan kita ingin lihat estetika puisi itu dari segi bentuk yang terikat. Ini akan jadi fakta kamu, bentuk yang terikat. So kamu kalau tentang bentuk, kamu punya pecahan fakta ada 4 nih. So kamu boleh pilih salah satu. Kalau kamu pilih salah satu, jangan ambil rima. Okey, jangan ambil rima. Sebab rima ini, dia boleh berdiri sendiri sebagai sebuah fakta. Okey, so oleh sebab dari segi bentuk tu kamu ada 4 cabang, maka kamu boleh ambil, mungkin kamu ambil binaan baris yang sekata. Maksudnya, sekata atau terikatnya bentuk puisi itu, terutama kalau pantun dan syair, setiap rangkap itu dia terdiri daripada binaan baris yang sama. Pantun, 4 baris serangkap. Ya, betul ke tidak? Cuba kamu tengok buku teks kamu. Pantun itu setiap rangkap pantun tu memang 4 baris serangkap. Syair pun sama, 4 baris serangkap. So, itu yang menentukan puisi itu ada unsur estetika. Cuma yang membezakan kalau pantun, 2 baris pertama itu ialah pembayang, 2 baris terakhir ialah maksud. Sedangkan kalau syair, semua 4 baris itu merupakan maksud. Boleh faham tak? Boleh. Ada sebarang soalan? Tiada. Mana Wilina, Monica? Dia tuh out. Mungkin dia hotline ya. Oh ya, mungkinlah. So, itu dari segi binaan baris. Kemudian kita tengok binaan perkataan. Okay, sedia tangan kamu nanti. Binaan perkataan ni, kalau dalam pantun atau syair, biasanya memang dia punya panjang pendek tu sekata.
kamu akan menganalisis binaan perkataan itu pada setiap baris. Kamu kena kira baris 1 ni berapa baris, baris 2 berapa baris, baris 3 berapa baris, berapa patah perkataan, baris 4 berapa perkataan. So, kamu akan tulis di hujung setiap baris itulah. Okey? Biasanya kalau untuk pantun dan syair, jumlah perkataan dia antara 4 hingga 5 patah perkataan sebaris. Artinya perkataan terpendek biasanya 4, terpanjang maksimumnya 5. Tidak akan jadi 6. Okey, so itu terikatnya binaan perkataan dalam puisi yang merupakan unsur estetika. Okey, kemudian kalau binaan suku kata, dia akan terdiri daripada 10 hingga 12. Artinya terpendeknya 10 patah suku kata, terpanjangnya maksimum 12. Tidak boleh lebih daripada 12, tidak boleh kurang daripada 10. Kalau berlaku kelebihan daripada 12 atau terkurang daripada 9, biasanya puisi itu kita kata yang tidak sempurnalah dia punya binaan suku kata. Okay, so sama juga cara kamu menganalisis binaan suku kata, kamu akan lihat kira baris demi baris dalam rangkap. Misal kata nanti kita akan tengok ada rangkap pantun tadi tu, kamu akan cuba kira berapa patah suku kata dalam baris 1, baris 2, baris 3 dan baris 4. Okey, kemudian yang rima tu, rima ni ialah bunyi akhir, bunyi suku kata akhir, bukan bunyi huruf akhir bukan bunyi huruf akhir, tetapi bunyi suku kata akhir dalam baris puisi. So, biasanya kalau pantun rima dia A, B, syair E. Okay? Okay, boleh faham setakat ini? Boleh. Boleh ya? Okay, Monica faham je yang lain? Rekul? Cikgu, Ya, boleh. Stajul. Kalau pantun ada juga kan yang macam dalam bentuk bebas ke tu? Contoh? Di hujung dia semua 4 tempat rangkap tu kan semua hujung dia gitu. Kalau E tu sebenarnya itu memang milik syair. Memang milik syair. Pantun rima dia memang A, B. Okay? Oh, okay. Kalau mengekalkan ciri asal, pantun itu pastikan rima dia A, B. Kalau E itu adalah milik syair. Ya? Okay, cikgu. Thank you. Lagi ada soalan lagi? Tidak, sudah cikgu. Okay, so kita tengok. Sekarang ni, cikgu mahu kamu yang menganalisis. Okay, terutama untuk perkataan dan suku kata. Sekarang ni cikgu ingin dedahkan macam mana kamu lihat rima. Sebab sini sudah terlanjur cikgu tuliskan. Okey, tadi konsep rima tu, apabila kamu menganalisis, kamu kena berbalik kepada definisi rima. Rima tu ialah bunyi suku kata akhir. Bunyi itu mesti bermakna. Okey, so bunyi itu, kalau bunyi itu berulang, maka rima dia akan sama lah. Okey, cuba kita lihat pantun ni. Dan biasanya bila kita tulis rima tu, baris 1 tu dia memang mula dengan A. Dia tidak akan mula dari B. Okay, dia memang mula dari A sebab hukum alfabet kita pun kita start dengan A. A, B, C, D, E, F, G. So, kita akan ikut itu. So, katakan, saya panggillah seorang baca pantun ni. Monica kah? Monica, bacalah pantun tu, Monica. Pisang emas. Yes. Okay. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Okay, thank you. Masih di planet kan, Monica? Belum boleh landing kan? Pulang sudah? Oh, laju. Okay, so kita tengok sekarang. Kita tengok sekarang dalam rangkap ni. Okay. Kamu nampak di sana suku kata akhir pada baris pertama ialah yar yang cikgu highlight kuning. Yar, baris kedua ti, baris ketiga yar, baris keempat ti. So, macam cikgu cakap tadi, kita mulakan analisis pada baris pertama, kita startkan rima itu dengan A. So, kita kata yar itu A. Oleh sebab ti itu tidak sama dengan yar, maka kita jadikan dia B. Kemudian pada baris ketiga, bunyi akhirnya yar,
maka kita tahu IAR ini baris 1 pun bunyi dia IAR. Kita ulang balik E. Dan pada baris 4 bunyi akhirnya T, ini sama dengan baris 2, T, maka kita ulang semula B. Okey, boleh faham? Itu yang kita rumuskan, rima akhirnya A, B, A, B. Boleh faham? Boleh. Okey. So, kemudian kita tengok syair. Okey, so kita lihat bunyi akhir sahaja kalau rima. So, sini bunyi akhirnya sama. Book, 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 book. So, bila sama, atas ni of course kita start dengan A. So, bila baris 2, baris 3, baris 4 pun bunyinya sama dengan baris 1, maka kita tidak payah jadikan dia B. Kita kekalkan, copy paste lah tu A di sana. So, syair rima dia memang A. Nanti, bila kamu naik SEM 3, kamu akan menjalani proses penulisan kreatif syair. Antara karya yang kamu akan hasilkan memang syair, pantun, seloka, kurindam. So, sebab tu masa di SEM 1, kamu mesti faham dan hafallah ciri-ciri puisi ini untuk kamu aplikasikan bukan hanya di SEM 1, tetapi masa kamu naik ke SEM 3 dalam penulisan kreatif. Okey. So, ada soalan tentang rima? Tiada, Cikgu. Tiada. Cikgu, Kalau- saya ada soalan. Yes, Camelia. Yang apa tu kan cikgu bilang kan binaan suku kata terpendek kepada terpanjang 10 hingga 12 suku kata kan, kata perkataan kan. Tapi disyairkan cikgu, saya baca yang baris ketiga tu, hati dan jantung bagai serbuk tu dia ada 9 saja suku kata. Bolehkah tu? Okey. Sekejap, kita balik sini. Sini kan, hati dan jantung bagai serbuk kan? Okay, so Ya. actually kita punya tadi syarat kita 10 hingga 12. Tapi kalau kamu tengok syair ni, kalau kamu pergi seluruh rangkap, rata-rata memang 10 hingga 12. Cuma mungkin ada sebaris 2 yang dia cuma jadikan 9. So bila kamu baca syair ni nanti, dia punya tarikan perkataan itu, tarikan bunyi itu pada perkataan itu akan ada sedikit ditarik lebih panjang lah macam tu. So, kalau kamu tanya boleh atau tidak, dia sudah tertulis di sini, maka artinya dia boleh lah. Cuma dia bukan banyak kali dia guna 9 patah perkataan, suku kata tu di dalam syair tu. Hanya ada 1-2. Gitulah. Okay, Camelia? Okay, cikgu. Thank you. Alright, sama-sama. Okay, ada soalan lain? Kalau tidak, cikgu ingin bawa kamu untuk menggunakan jari jemari kamu mengira patah perkataan. Okay? Dan suku kata. Ada soalan kan? Tiada, Cikgu. Okay, so sekarang cuba kamu kira patah, kamu kira kan, kalau saya suka baca sambil keluarkan jari saya kira macam tu. So cuba kamu kira baris pertama pantun tu, berapa patah perkataan? Baris 1 berapa patah? Nih. 10. Nih. Perkataannya, perkataan. Itu suku kata tu. 4. Okey. Baris 2? 5 atau 4? 4. 5. Siapa yang cakap 4 5. tadi? 5. Kenapa 5? Kenapa 5? Di atas tu dia kena cara. Alright. Okay, so ini beza dia dalam BM. Kalau dalam BM, di atas tu kamu kira 1 kan? Betul? Ya. Ya, tapi dalam sastra, di itu 1, atas tu 1. So, dia 5 lah. Okay? Ya. So, kalau yang sini hutang emas boleh dibayar? 4. Hutang budi di bawah mati? 4. Okay, betul. Pandai. So, kita tengok sini. Mula di karang ikan terubuk. Berapa? 4. Ini baris kedua. Okey, ini katakanlah ini. Okey. Cikgu betulkan di sini ya. Ini sebenarnya ikan di lubuk. Okey. Ini berapa patah sebenarnya? 5. Okey. Pandai loh anak-anak cikgu. Betul lah 5. Ikan di lubuk tu kira 2 kan? Ya. Okey. Hati dan jantung bagai serbuk? 5. 5. Siapa tu 5? April kah? Laksana kayu dimakan bubuk. Berapa nih? 4. 4. Okey, pandai. Sekarang kamu belum lagi guna jari kamu nih masa kira perkataan. Kamu guna mata ya kan?
Betul kan tidak? Oke, so Ya. sekarang Ya. masanya untuk Ya. kamu guna jari. Bila suku kata, kamu mesti guna jari. So, cara dia ialah pisang. Bila kamu sebut pi, ibu jari kamu sudah jalan selari dengan kamu punya sebutan. Sang, terus jari telunjuk kamu. So, kamu coba kira. Pisang emas di bawah belayar. Berapa itu? 10. Oke, 10. Oke, kira yang 10. seterusnya. Kira yang seterusnya. Di atas Sebiji di atas peti. 10. 10. Masih laju. Oke, ini 10. Nen nih. tutang Emas boleh dibayar. 9. 9. Kashmida ka tu? Kejap. Kashmida ka tu? Ada cikgu, saya Oke, itu nah. mengira Baris keempat. di bawah Di bawah mati. 9. Annabelle, berapa lah tu? Si Annabelle. Oke, 9. Betul kan si Annabelle-nya 9? Hutang Betul. di bawah mati. Oke, mahir sudah kamu kan? So, di sini bila kamu sudah tulis di tepi nih, kamu sekarang boleh buat rumusan sudah. Suku kata terpendek terpanjang kamu berapa? Antara 9 hingga 10. Yes, antara 9 hingga 10 patah suku kata sebaris. Kalau perkataan antara 4 hingga 5. 4 hingga 5. Oke, Perkataan. betul, pandai. So nanti tinggal kamu turunkan contoh perkataan terpendek dan contoh perkataan terpanjang. So coba kita lihat di sini syair. Berapa nih? Guna tu jari. Dikenang ikan 10. 10. 10, oke. Ini Mulai memandang ikan 10. 10. 10. Hati. Hati jantung, hati 9. dan jantung bagai serbuk. 9. Sekejap. 9. 9, ini 9. Nah, cikgu harap jangan kamu nih ya. 9. 10. Makan Oke. bubur. Nah, tinggal sudah kamu Annabelle. Tinggal Dorang sudah maju, si Annabelle. cikgu. Ya, laju dorang. Oke, betul. So, itu dia punya analisis. Baris 1, 10, baris 2, 10, baris 3, 9, baris 3, 10. So, analisis suku kata terpendek antara 9 hingga 10 patah suku kata sebaris. Itu cara kamu jawab. So, syok kan guna jari kan? Cici. Cikgu. Juga. Joanne. Kan kami sudah kasih tahu dia punya suku kata 9 hingga 10 tuh. Ya. Jadi kami perlu bagi dia contoh lagi Kak Cikgu. Mesti turunkan contoh. Itu akan jadi bukti kamu lah. Oh, oke. Oke. Kalau lah perkataan tuh cikgu bagi satu ayat kalau dia suka memandang laut. Berapa patah tuh? Dia suka memandang laut. 8. Dia suka memandang laut. 9. Nah, pandai lah. 9. Sebab dia, walaupun kamu tengok macam satu suku kata kan, dia dua suku kata. Kamu bunyikan di, ya. Laut, bukan laut macam tu. So, dia memang ada pematahan bunyi lah. Okay, so itu kamu kena hati-hati. Okay, syukur kamu faham. So, kita tengok next. Okay, ini contoh jawapan lah. Tadi sudah pun juga kamu buatkan. Okay, so kita teruskan. Boleh kan? Boleh. Boleh. Sekarang kita tengok pemikiran isi atau maksud. So, pemikiran isi atau maksud tu dia menggambarkan kehalusan perasaan pengarang yang ingin diketengahkan dalam sesebuah karya. So, katakan ini pantun ni, kita guna pantun yang sama, syair yang sama. Apa pemikiran ataupun maksud di dalam pantun ni? Apa pemikiran ataupun maksud di dalam syair ni? Siapa mau jawab cikgu? Pantun ni apa dia punya pemikiran? Berhutang budi Kak Cikgu. Kasih lengkap coba sebab kita kena lihat maksud keseluruhan. So kalau pantun, kalau kamu ingin menganalisis maksud pantun, baris mana yang kamu tengok? Okay, Yung betul tuh Yung. Baris mana yang kamu? Di bawah mati. Itu sahaja.
emas boleh dibayar Hutang emas boleh bawah dibayar, mati. hutang budi di bawah mati. Betul. Kalau kamu ingin menganalisis maksud pantun, kamu mesti lihat pada bahagian maksud, iaitu baris 3 dan baris 4. Tidak payah tengok baris 1 dan 2, sebab baris 1 dan 2 ni adalah baris apa ni? Bahagian apa ni? Pembayang. Betul. Pembayang. So pembayang tak payah tengok kalau ingin mencari maksud pantun. Tapi kalau untuk mencari persoalan dalam pantun, kamu boleh lihat pada baris pembayang, boleh juga lihat dari baris maksud. Okey, boleh. Maksud. So di sini tadi Clement ada sebut, dia kata maksud dalam pantun tu ialah budi baik seseorang akan dikenang sehingga mati. Okey. Cuma ayat Clement tu mungkin kita masih perlu tambah sedikit, sebab ayat Clement tu dia hanya menyatakan tentang baris 4 ni kan, hutang budi di bawah mati kan, betul ke tidak? Betul ke tidak? So macam mana ni baris ketiga? Adakah kita buang dia, tidak masukkan? Macam mana? Macam mana kamu jadikan baris 3 dan baris 4 tu sebagai maksud? Apa tu hutang emas? Duit. Mungkin duit kan? Jadi macam mana tu Joanne mau jadikan baris 3 dan baris 4 tu sebagai maksud? Clement sudah bagi baris 4. Cuba Joanne bina baris 3. Duit boleh dicari. Duit boleh dicari. Cikgu, saya berpikir. Internet cikgu pun tidak stabil nih. Okey, ada orang sementara Joanne mencari. Monica kah? Apakah? Sesiapakah? Kashmida kah? Camelia kah? Annabelle kah? Anyone kah? Aku fikir. Dari semalam dia berpikir. Dengan memberi duit. Oh, tiba. Membalas dengan memberi duit. Dia maksudnya ginilah lebih kurang. Jika kita berhutang emas ataupun uang dengan seseorang, hutang itu boleh kita bayar. Tetapi jika kita berhutang budi dengan seseorang, budi tersebut tidak akan dapat kita bayar, sebaliknya akan kita bawa sehingga mati. Sebab tu hutang emas boleh dibayar. Kalau saya ada hutang 1,000 dengan Joanne, saya boleh cari duit, saya boleh bayar hutang itu dengan cash RM1,000. Tapi kalau saya terhutang budi dengan Joanne, Joanne selamatkan saya daripada dilanggar oleh basikal ataupun ditimpa oleh buah durian. Okey, Joanne selamatkan saya, maka budi Joanne tu akan saya kenang sehingga mati, sebab mustahil. Sebab nilai budi Joanne tu kita tidak boleh ukur dengan wang ringgit. Kan? Macam mana kamu mau ukur nilai budi seseorang? Bolehkah? Boleh kamu ukur? Tidak kan? Macam Joanne. Joanne selamatkan saya daripada menjadi mangsa sebiji buah durian tu hampir jatuh atas kepala cikgu. Joanne tolak cikgu. Cikgu selamat. Macam mana cikgu mau ukur pertolongan Joanne tu kepada cikgu? Nilai dia ialah RM1,000. Tidak boleh. So sebab tu kalau kita terhutang budi dengan seseorang, hutang itu tidak akan dapat kita bayar. Apa yang kita dapat buat, kita mampu doakan dia sahaja, dan artinya doa budi dia tu akan kita bawa sampai mati. Kita tidak akan mampu bayar. Okay? Sebab tiada ukuran sebenar untuk nilai budi yang ditabur oleh orang lain. Okay? Itu maksudnya. Okay? Boleh faham? Boleh. Okay. So cuba tengok ni, syair ni pula. Apa maksud ni? Mula di karang ikan terubuk, lalai memandang ikan di lubuk. Ni di lubuk. Hati dan jantung bagai serbuk, laksana kayu dimakan bubuk. Apa maksud tu? Kedudukan ikan. Kedudukan ikan. Ya. So sini ada ikan kan? Ada ikan terubuk kan? Tapi jangan kamu ketawa. Betul perasaan ni. Hati yang terluka juga. Itu pun boleh juga. Perasaan hati yang terluka merindui kan? Sebenarnya dalam syair ikan terubuk ni, nanti si Monica akan explain dalam pembentangan dia. Dia mengisahkan tentang ikan terubuk. Ikan terubuk ni ikan laut masin, ikan air masin, ikan di laut.
Dia nih jatuh cinta dengan ikan puyuh-puyuh. Siapa tahu apa itu ikan puyuh-puyuh? Ikan apa tuh Cigo? Nah, itulah kamu. Coba kamu pergi Google dulu, pergi tengok telepon. Pergi type sana ikan puyuh-puyuh. Lepas tu kamu kasih tahu Cigo. Ya, PUYU. Ini ya ejaannya. Sekejap, Cigo type sini ya. Ini ejaan dia. PUYU, PUYU. Ikan puyuh-puyuh. Kamu tengok gambar dia. Lepas tu kamu beritahu Cikgu itu ikan apa? Coba Cikgu pun pergi Google lah. Kamu rasa itu ikan apa? Ikan yang ada sisik. Oi, Dia punya anu tajam. adakah ikan yang tidak sisik? Tajam. Lucu masih anu nih. Siapa nih? Si Elvira kan yang jawab. Ikan yang ada sisik. Adakah ikan tidak sisik, Elvira? Sekejap. Cigo ikan yang berenang apa tuh Cigo yang dalam kolam tuh Cigo? Ikan yang berenang. Ikan berenang. Yang bentuk dia panjang. Apa tuh? Ikan dia ada hijau-hijau Cigo. Apa nama ikan tuh? Ikan korok. Ikan puyuh mas. Kan nih. Ikan hiu mawar tuh. Kenapa aku tidak boleh buka nih sekejap? Ada sudah. Sekejap. Cikgu mau share bukan nih. ikan karok tuh. Kamu rasa ikan karok macam apa? ikan korok. Ya. Macam ikan korok. Ikan karok Macam ikan tuh. karok ada tajam-tajam. Betul lah tuh ikan karok. Kalau kita di Sabah, Ya kasar-kasar. ya kalau di Sabah memang kita panggil ikan korok. Betul tuh ikan korok. Cuma Ya. dalam bahasa Melayu dia dipanggil sebagai ikan Puyuh-puyuh. puyuh-puyuh. Cikgu nama dia. Ya, itulah. Kebanyakan orang tidak tahu tuh. Oke, jadi kamu ikan puyuh-puyuh nih ataupun ikan korok nih dia tinggal di apa kan? Di sungai kan, di air tawar kan? Air. Ya, ada sungai. So ikan terubuk tuh tadi kita bilang dia tinggal di laut masin kan, di laut dalam kan, air masin kan. So bolehkah dua status yang berbeza macam tuh hidup berkahwin, bolehkah? Tidak boleh. Kalau diorang mau juga Joanne, Tapi apa kalau akan jadi? orang sama boleh Cigo. Apa akan jadi? Anak dorang menjadi mix. Tidak mix. Maksudnya kalau diorang paksa juga salah satu akan mati. Macam mana ikan air tawar boleh hidup di air masin? Cigo, love need sacrifice sometimes. Ya, but how you sacrifice your life? Kau tinggal di sana di sungai, kau pergi tinggal di laut. Kau bolehkah hidup Dorang di laut? berjumpa dekat batu Cigo. Tempat persinggahan. So itu namanya cinta yang terhalang. Cinta yang terhalang. Ada kalanya kita kena terima suratan bahwa bukan semua cinta itu mampu bersatu. Oke. Oke, kita pergi balik ke sini. Ingat itu ikan puyuh-puyuh, ikan korok. Ikan korok. Tengok di chat sini apa chat? Ikan siakap. Bukan ikan siakap. Ikan siakap tuh lain ikan korok, ikan tahu makan tomat bilang si Clement. Oke, so ini ialah analisis pemikiran atau maksud. So di sini nih Cikgu pun ada kesilapan, maksud Cikgu ini tidak lengkap. So tadi Cikgu sudah betulkan kan, Budi hutang emas atau wang ringgit terhadap orang lain boleh dibayar, tetapi hutang budi baik seseorang akan dikenang sehingga mati. So ini dia punya maksud lah. Boleh kan? Boleh nampak kan? Boleh. Alright. So kita pergi ke seterusnya, rima akhir. Ini syok. Ini sudah kita bincang lah tadi sebenarnya. Oke, rima akhir itu ialah persamaan bunyi akhir dalam baris puisi. Kalau pantun ingat rima dia ebi, syair rima dia e, kesan dia menimbulkan kemerduan irama. Oke, so sekarang ini contohnya. Ini kita sudah bincang, jadi Cikgu rasa Cikgu tidak payahlah sudah nih
Sudah kita bincang tadi. Okay, kita skip. Kita tengok nilai. Oke, apa itu nilai? Apakah itu nilai? Sesuatu yang memberikan kebaikan kepada seseorang. Baik, Annabel. Contohnya Annabel. Bagi saya kebaikan, Annabel. Nilai kasih sayang. Dari tadi kasih sayang. Kasih sayang siapa? Ikan terubuk dengan ikan puyuh-puyuh. Iya. Oke, boleh. Apa lagi nilai lain yang kamu tahu? Kashmidani ketawa aja. Tawa kecil itu mama. Kerajinan Cigo. Oke, nilai rajin, betul. Oke, so kita coba tengok. Betul kok, macam-macam nilai. Terima kasih sayang. Oke, contohlah di sini. Apa nilai yang kamu jumpa dalam pantun nih? Coba tengok. Nilai berhutang budi. Mengenang budi. Oke, nilai mengenang budi untuk pantun. Sebab sini kamu nampak hutang budi dibawa mati. Artinya kita kenang budi baik seseorang. Di syair? Nilai kerinduan. Oh, si Annabel memang jiwang. Annabel, kau ni mesti punya sudah ada boyfriend yang kau rindu ni kan? Tidak, Cigo. Jangan kamu nanti hilang dia. Jaga kena bawa angin. Palis. Nah, tahu takut. Nah. Potensi sana Korea, Cigo. Alalah, sudahlah itu. Habislah itu kalau di Korea. Nggak ada lah itu. Bukan lelaki tuh kalau di Korea. Cigo mana ada lelaki lah tuh. Ay, apa kamu suka orang Korea? Heran saya. Malaysia lagi handsome mau di Korea yang pakai kosmetik. Bagus sih kau ambil si Clement kah? Si Afrin kah? Depan mata. Oke, kita teruskan. Itu oke. So, unsur pengajaran ni apa? Mana sudah kamu? Apa itu unsur pengajaran? Teladan. Unsur teladan dalam sebuah karya sastra. Oke, pandai. Mana bala lelaki-lelaki kita nih? Clement. Mau dengar suara Clement, Mbak? Oh, Clement. Muntah saya, Zam. Apa yang bikin... Afrin, kamu muntah karena apa? Dengar cikgu panggil Clement macam tu? Aduh, sampai hati. Ya, tidak, bukan. Afrin, kamu jawab cikgu lah. Bagi satu contoh unsur pengajaran, Afrin. Unsur pengajaran yang kita harus lah tuh. Iya, cobalah cikgu bagi kamu inilah, konon lah nih. Oke, bagi unsur pengajaran, terus sajalah pergi pantun tuh. Cikgu mau pantun kah syair? Mana kamu mau ambil? Cikgu bagi kamu pilihan sendiri lah. Syair lah gitu. Oke, si Annabel juga ada yang tahu jiwang juga. Oke. Bacalah, apa unsur pengajaran kamu pada syair itu? Wajar dalam merindui seseorang yang kita kasih agar tidak menyiksa diri sendiri. Di mana kamu jumpa tuh? Kenapa kamu cakap macam tuh? Siapa yang rindu siapa di sini nih dalam syair nih? Tidak tahu lah. Tidak tahu? Kamu tidak tahu siapa yang merindui siapa dalam syair nih? Ikan. Ikan mana? Ikan terubuk sama ikan puyuh-puyuh. Siapa yang rindu siapa? Siapa yang rindu siapa? Ikan mana satu? Rindu ikan mana satu? Ikan terubuk sama ikan puyuh-puyuh. Hai, kamu tidak paham. Tidak paham soalan cikgu. Ikan puyuh-puyuh. Ikan terubuk dan ikan puyuh kata Cigo. Ikan sepanjang minggu. Sekejap. Aduh, ikan apa yang rindu ikan apa? Ikan terubuk merindui ikan puyuh. Ikan terubuk merindui ikan puyuh-puyuh. Oke, gitu, betul. So, kita haruslah bersikap wajar dalam merindui seseorang yang kita kasihi supaya tidak memakan diri sendiri. Janganlah sampai hancur tuh hati kan. Apa tengok nih? Hati dan jantung bagai serbuk laksana kayu dimakan bubuk. Mau tahu kan tuh bubuk tuh apa? Anai-anai. Tahu Cigo. Apa, Annabel? Anai-anai yang jatuh tuh dari Pandai, menikah pun pandai ya. Kamu bayangkan hati kamu hancur jadi begitu. Maukah? Karena merindui seseorang, setengah mati merindu tuh orang sampai hancur tuh hati. Bagus kalau orang kamu rindu tuh setengah mati macam tuh sampai hati kamu jadi bubuk. Orang tuh pun rindu kamu. Satu kali dia keluar pergi dating sama perempuan lain. Nah tahu?
Tumbuk tu juga. Berpada-pada. Tumbuk tu. Kau jangan tumbuk tu lelaki je, kau tumbuk tu perempuan. Ya cikgu, dua-dua. Ya. Okey, so itulah. Jangan terlampau merindui, berpada-pada merindui. Kamu ni sekarang yang dalam fasa yang mekar berseri, kembang mengharum mewangi di Taman Firdausi. Mesti banyak kumbang yang mau hinggap kan. So hati-hati jangan terlalu merindui orang yang tidak pasti. Okey, kalau di pantun ni apa dia punya unsur pengajaran? Mana sudah si Clement tadi? Clement. Saya takut sudah nanti muntah lagi si Afrin kalau saya cakap Clement. Apa? Clement. Clement. Si Syarif adakah? Dia sakit. Oh ya kan. Apa si Clement ni tulis? Kejap saya tidak boleh baca. Bersikap wajar? Bukan Clement. Bersikap wajar tu di syair. Dalam merindui orang. Clement, cikgu tanya kamu dalam ni pantun, bukan dalam syair. Syair tu Afrin sudah jawab. Afrin bip bip sudah jawab. Afrin bip bip. Mengenang kebaikan. Okey, cuba ayat lengkap. Macam mana bina ayat lengkap untuk unsur pengajaran dalam pantun tu? Siapa lagi cikgu belum soal? Sarah. Orang berbudi. Susun ayat tu dulu, Clement dalam satu ayat. Sarah. Ya, cikgu. Okey, Sarah, cuba bagi unsur pengajaran pantun tu sementara Clement susun ayat dia dalam chat. Kamu punya unsur pengajaran sini, kamu rasa apa? Pengajaran. Nih, pantun Mengenang ni. budi. Ayat lengkap, sayang. Oh, sorry cikgu. Kejap cikgu. Sabrina Sukor. Sabrina Sukor. Natasha Sabrina. Okey, Sabrina Syukor kan ni. Cuba kamu bagi unsur pengajaran dalam pantun ni, ayat lengkap. Kejap cikgu. Semua pun sekejap. Clement, kita haruslah mengenang kebaikan orang yang berbudi kepada kita agar disenangi oleh orang lain. Okey, terima kasih Clement. Betul Clement. Okey, terima kasih Clement. Okey, itulah unsur pengajarannya. Jadi, macam mana ni? Mana yang sekejap tadi tu kita... Nah, ini si Sabrina dengan siapa tadi tu? Sarah. Okey, Sarah kita terpaksa teruskan. Masa kita kena kejar. Ini unsur pengajaran dia ya. Okey, so sekarang ni cikgu ada contoh soalan ni kan. Okey, contoh soalan ni cikgu mahu kamu jadikan sebagai kamu punya latihan hari ini ya. Cuba jawab ya, latihan kamu. So ini cikgu skip ya. Cikgu ingin teruskan dengan aspek estetika bahasa sebab masa kita pun hampir habis. 9:30 hingga jam 11 kan? Kan? Betul. Okey, so ini latihan kamu untuk hari ini. Okey, cuba jawab ya. Okey, boleh kan? Boleh. Okey, so cara menjawab tu cikgu sudah bagi panduan kamu. Okey, ada panduan di sini. Cuma cikgu cakap sikit-sikit sajalah. Okey, soalan ni dia ini tiba-tiba ini boleh jadi soalan tunggal sebab dia tanya unsur estetika dalam pantun. So dia akan bagi kamu 2 rangkap pantun dan dia tanya kamu unsur estetika. So 25 markah ni adalah contoh soalan tunggal. So kalau soalan tu soalan tunggal, apa yang kamu akan buat? Jawapan kamu dalam bentuk berformat, iaitu macam kamu buat karangan dalam BM. Mesti ada pengenalan, mesti ada isi, mesti ada penutup. So pengenalan 3 markah, isi 20 markah. Isi ni mesti ada 5 isi. Setiap isi itu 4 markah. So 4 markah kali 5 isi 20 markah. So apa 5 isi kamu? Itulah tadi yang kita sudah bincang. Gaya bahasa, bentuk, nilai, unsur pengajaran, rima. Okay, itulah 5 isi itu kamu boleh ambil. Dan sokong dengan contoh. Kemudian untuk penutup dia 2 markah, kamu beri 2 ayat sahaja. Okay, cadangan isi kamu boleh ambil ini ya. Bagi ini. Kemudian untuk setiap isi itu mesti terdiri daripada fakta. Contohnya fakta kamu di sini ialah ini, gaya bahasa. Katakan kamu ambil gaya bahasa. So huraian pro kamu di sini kamu nyatakan sama ada kamu ingin beri definisi gaya bahasa pun boleh. Ataupun
kenapa gaya bahasa itu penting digunakan dalam puisi. Itu huraian pro kamu. Boleh bagi definisi kepada fakta. Katakan kamu punya fakta itu gaya bahasa, bagilah definisi gaya bahasa. Misalnya macam itulah. Kalau rima, bagi definisi rima. Pemikiran, bagi definisi pemikiran, dan seterusnya. Selepas kamu bagi huraian pro, kamu sokong dengan contoh. Kamu katakanlah kamu ambil tadi itu gaya bahasa. So, kamu punya di sini fakta kamu dari keindahan dari segi gaya bahasa, yaitu penggunaan gaya bahasa asonansi. Kamu pun sebutlah asonansi. Lepas tu, sini kan kamu sebut gaya bahasa, fakta kamu ialah gaya bahasa, lepas tu kamu sebut asonansi. So di sini huraian pro fakta kamu bagi tahu definisi gaya bahasa asonansi. Dan sini turunkanlah contoh asonansi kamu. Dan di sini huraian contoh kamu nyatakan kesan penggunaan gaya bahasa tersebut. Boleh faham? Boleh. So ambil 5 isi ini ya, 5 isi ini. Dan penutup kamu ulang balik nyatakan semula apa 5 kamu punya unsur estetika tadi. Lepas tu rumuskan ayat kamu tu. Bagi cadangan dan harapan. Artinya pada ayat cadangan harapan tu kamu ada guna perkataan haruslah, agar. Misal kata kamu akan tulis ayat rumusan isi, kesimpulannya unsur estetika dalam puisi ini terdiri daripada, ulang balik ini. Itu ayat pertama. Kemudian untuk ayat yang kedua, cadangan dan harapan, kamu pun cakap, kelima-lima unsur estetika ini penting diterapkan dalam sesebuah puisi agar melahirkan sebuah puisi yang menarik dan berkesan ataupun yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Boleh faham? Cikgu, saya kurang paham bahagian ayat rumusan isi. Kejap. Ayat rumusan isi ini kan? Ayat rumusan isi ialah kamu ambil balik. Kamu nyatakan semula 5 isi kamu ni. Kesimpulannya 5 aspek estetika dalam puisi ini ialah gaya bahasa, bentuk, rima, pemikiran isi dan nilai. Kamu ulang balik. Bagi tahu semula. Kemudian untuk ayat cadangan dan harapan, cikgu bilang kamu guna perkataan haruslah. Haruslah tu ialah cadangan. Kalau agar tu ialah harapan. Kan? So ayat kamu mungkin akan jadi kelima-lima, inilah kan tadi kamu sudah sebut dalam ayat pertama kamu tu. Kelima-lima aspek estetika ini haruslah diterapkan dalam sesebuah puisi agar melahirkan sebuah puisi yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Boleh faham sudah? Boleh. Ada soalan? Rasanya tiada, cikgu. Tiada. Kalau tiada, kita teruskan. Yang ni sebenarnya unsur estetika gaya bahasa ni, kamu sudah belajar pada minggu lepas dan tadi pun cikgu sudah explain sikit-sikit. So Beza menjawab kalau soalan dia yang tadi tu kita belajar tentang aspek estetika puisi kan? Kita balik ke sini. Kita belajar ini, unsur estetika puisi. So isi kamu ada 5. Yang ini kan, campur actually ada 6. Ada rima akhir lagi di sini kan? Betul? Ya, betul. So itu kalau secara umum aspek estetika puisi. Kamu ada isi-isi ini. Salah satunya ialah gaya bahasa. Tetapi kalau soalan itu menanyakan tentang gaya bahasa sahaja, ini unsur estetika gaya bahasa dalam puisi, kamu jangan pula pergi sentuh tentang bentuk, tentang nilai, unsur pengajaran, rima akhir, itu tidak kaitan. Kalau kamu bagi itu sebagai jawapan, kosonglah markah kamu. Faham dulu nih? Boleh faham? Boleh. So jika soalan itu hanya meminta tentang unsur estetika gaya bahasa, maka semua isi kamu adalah tentang gaya bahasa seperti inilah. Ini, ini. Jangan pergi kaji rima, bentuk, nilai, pengajaran. Itu tiada kaitan. Kamu fokus kepada estetika gaya bahasa. Bagi tahu jenis gaya bahasa yang kamu jumpa di dalam puisi itu, bagi dia punya contoh dan nyatakan kesan dia punya penggunaan.
Macam ni lah. Tadi cikgu ada tunjuk kamu cara menjawabnya tu. Kejap. Ni. Yang ni. Kan? Nampak kan? Guna cara ni. Faham? Faham. Alright. Okay. So, cuba kita balik. So, kalaulah soalan ini sebagai contoh, dia hanya bagi serangkap. Tapi biasanya dia akan bagi lebih dari serangkap lah. Tapi untuk hari ini, cikgu sengaja bagi serangkap. Katakanlah dia beri rangkap ini dan dia soal. Ini soalan pecahan. Tengok ada A. Sepatutnya ada B. Tapi soalan B itu dia tidak menyangkut tentang gaya bahasa. So, cikgu tidak tulis lah. So, kalau soalan itu A, huraikan kesan estetika penggunaan gaya bahasa dalam pantun di atas 9 markah. So, artinya kamu punya jawapan semua tentang gaya bahasa. Jangan masukkan rima. Okey, so di sini kamu tengok 9 markah. Bila 9 markah bermakna kamu punya isi 3. Kamu kena bijak tackle markah ni dengan jumlah isi. Macam mana kamu tahu jumlah isi berdasarkan markah? Kamu fikir apa angkubah yang boleh membahagi nombor 9? Satu saja nombor yang boleh bagi 9 kan? Selain 9 itu sendiri. 2 lah. 3 dan 9. Betul? Betul. Betul. So, kamu mesti bahagi ni angkuba ni untuk menentukan jumlah markah. So, 3. So, artinya kamu mesti nyatakan 3 kesan penggunaan gaya bahasa. Kalau kamu bagi 4, cikgu tidak galakkanlah sebab nanti kamu akan buang masa. Biasanya, pelajar ada juga bagi 4 dalam jawapan. Tetapi apa akan jadi? Kalau saya lah sebagai pemeriksa, saya selalunya akan macam ni. Apa soalan minta, itulah pelajar bagi. Jangan bagi lebih. Soalan minta 3, bagi 3, jangan bagi 4. So, cikgu ni jenis yang ikut peraturan. So, bila 3, cikgu tidak akan baca isi keempat. So, kalau kamu bagi isi keempat itu pun, pastikan kamu bagi isi pertama, kedua dan ketiga itu adalah yang kamu rasa yang terbaik. So, isi keempat tu yang kamu rasa dia entah betul, entah salah. So, dia bukan sebagai backup yang terbaik kamu, tetapi dia sekadar sebagai backup kamu. Mana tahu isi kamu yang 3 tu salah. Tapi cikgu tidak galakkan. Sebab terpulang kepada pemeriksa sama ada dia mau baca isi lebih tu atau tidak. Kalau dia tidak cek, dia tidak salah. Sebab arahan sudah jelas 9 di sini. Dia minta 3. Kenapa mau bagi 4? So, itu ingat. Kalau kamu bagi lebih isi, satu perkara yang akan berlaku ialah kamu akan membuang masa kamu. Sedangkan kamu tahu satu soalan hanya 40 minit. Kamu ada 3 soalan esei, kena jawab dalam masa 2 jam. So, jangan tidak payah bagi isi lebih. Okay? Bagi apa yang diminta. Okay, so ini isi kamu. So, cara kamu jawab soalan. 3 isi tentang gaya bahasa, beri contoh dan nyatakan kesan estetika gaya bahasa yang kamu jadikan fakta. Okay. Misalnya ini, kamu akan ambil asonansi, aliterasi, anafora. Tengok pantun ni. Kan cikgu sudah cakap tadi di awal-awal, untuk gaya bahasa, 2 gaya bahasa yang sedia dalam poket kamu, yang sentiasa kamu bawa ke sana, ke sini, ialah asonansi, aliterasi. Ini 2. Sebab kedua-dua jenis gaya bahasa ini memang akan digunakan walau apapun kuis yang kamu kaji. Memang akan ada. So, ini simpan, sedia-sedia dalam poket kamu, faham definisi dia, supaya kamu betul bila bagi contoh. Kemudian tinggal kamu cari satu lagi, anafora. So, kalau kamu pergi sini, asonansi kamu sudah nampak di sini. A nih, pisang emas di bawah belayar. E. Okey, kemudian aliterasi, kamu sudah jumpa S. So, kamu sudah ada 2 gaya bahasa. Tinggal kamu cari satu, dan terus kamu nampak di sini ada hutang. So, itu ialah anafora. Habislah sudah. Sebila kamu persembahkan jawapan, dia akan jadi seperti ini. Dia just ayat simple. Jenis gaya bahasa, contoh, kesan. Jenis gaya bahasa, contoh, kesan. Jenis gaya bahasa, contoh, kesan. Dan garis setiap contoh kamu. Okey, macam mana? Boleh faham penerangan cikgu? Boleh faham? Cikgu, waktu bagi jawapan, waktu bagi jawapan mau buat macam ni? Yes, beginilah cara kamu menulis. Ayat. Beginilah cara kamu menulis untuk soalan itu. Monika? Saya perlu penanda wacana semua? Tidak payah, jangan buang masa. Begini sahaja. Okey. Kalau dulu pelajar suka buat penanda wacana,
Tapi sebenarnya tiada markah pun, ada penanda wacana kah, tiada penanda wacana kah, yang penting fakta tu betul. So bila kamu guna penanda wacana, kamu sebenarnya banyak buang masa. Di samping itu, selain itu, seterusnya, gaya bahasa lain yang terdapat dalam puisi ini, dia akan ambil masa kamu tu. So tak payah. Cukup kamu guna pertama, kedua, ketiga. Okay, thank you soalan. Next. Soalan lain? Daripada cikgu sudah habis. Soalan lain please. Kalau tidak kita berakhir sudah nih. Sebenarnya tidak kali Cikgu. Tidak? Tidak. Okey, tidak sudah. Okey, so kalau kamu tiada soalan sudah, bermakna kita punya sesi pembelajaran sudah sampai ke penghujung untuk hari ini. Okey, sudah sampai ke penghujung dan kita tutuplah slide ini dulu ya. Okey, so dengan ini kita punya kelas sudah pun berakhir. Kalau tidak apa-apa soalan, maka kita sampai di sini sahaja. Dan cuba kita bergambar. Boleh buka kamera? Monica sudah sehat dia punya line. Yang lain-lain? Afrin? Cikgu punya line ni tidak berapa okey lagi. Bah, mari kita bergambar lah. Okey, semandak-semandak yang lawa. Hai Ruth. Boleh ikut sesi pembelajaran hari ini ya? Boleh ikut Okey, syukur. Okey, so mari kita bergambar sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini. Okey, senyum yang terindah. 1, 2, 3. Okey, semua terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Dan kita akan terus berhubung di dalam grup WhatsApp ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Sama-sama.